8 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Hidayat Batu Empat Jalan Apas Tawau awal pagi tadi. Itu antara paparan dari Sabah petang ni. Perinciannya langsung sama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Baik Sahih, kebakaran kira-kira pukul 1.50 pagi itu turut memusnahkan 4 buah kereta dan 2 buah motosikal. Seorang mangsa wanita berusia 31 tahun dilaporkan melecur di kaki kiri dan muka dalam insiden tersebut. Kebakaran melibatkan 8 buah rumah jenis kekal dan separuh kekal. Sebanyak 8 buah 100% terbakar lah, dan ada juga yang terjejas, iaitu seperti rumah anak yatim inilah faktor daripada bahangan api, tapi tidak mengakibatkan kebakaran yang teruk lah, cuma di bahagian pagar-pagar lah. Sementara itu, beberapa penduduk berkongsi detik cemas yang dihadapi ketika api sedang marak. Jam 1.30 subuh tu saya balik dari bandar. Jadi sementara saya punya ipar, dia lihat rumah belakang ni lah, yang belakang rumah anak yatim ni dari dapur terbakar, marak. Jadi saya pun turun rumah lah. Bilang api. Ya, sebangun orang. Ada 5 orang adik-beradik. Termasuk bapak lah. Tiada apa-apa dapat diselamatkan. Cepat dia merebak. Rumah saya itu bilang puncaknya di situ. Tapi kami pun tidak tahu juga macam mana. Sebab saya punya anak menantu dibawa kolong. Sekarang ada di hospital, dirawat. Saya dengar orang dibawa kolong itu. Macam gelisah lah. Saya terdengar cucu. Di luar sana jauh sudah berteriak. Saya buka pintu, asap sudah. Api di tangga. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Dun Balung, Amran Karim berkata, bantuan awal akan segera diagih kepada penduduk terjejas. InsyaAllah kita akan berikan sedikit bantuan keperluan harian kepada mangsa-mangsa pada hari ini, dan Parlimen juga turut bekerjasama dengan pihak DUN untuk memberikan keperluan asas. 18 pelajar SMK Usukan Kota Belud menerima bantuan daripada beberapa agensi kerajaan negeri. Mereka merupakan pelajar terjejas kebakaran di Kampung Kuala Abai yang memusnahkan 18 buah rumah 9 Julai lalu. Penyerahan sumbangan disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif merangkap Esko Pendidikan Negeri di Dewan SMK Usukan. Tabung Pendidikan Negeri Sabah. Kita berikan RM500 setiap seorang pelajar membeli peralatan termasuk pakaian mereka untuk bersekolah. Saya ingat semua sudah sehelai sepinggang tu. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban. MUIS menyediakan RM1,000 untuk satu keluarga. Demikian juga Baitul Mal ada menyediakan RM300. Sementara itu, para penerima menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan atas bantuan yang disalurkan. Membantulah semua. Kami harap bantu. Cuma yang kami punya tempat rumah, mestilah kami mau juga siap semualah. Sebab saya punya anak banyak, bah. Saya selamatkan dulu buku teks saya sebab saya pentingkan masa depan saya. Ya, jadi lepas tu saya bawa larilah semua keluarga saya. Kebanyakan baju lah yang terbakar. Barang-barang yang penting pun terbakar. Musnah. Tinggal salah sepinggang lah. 3 orang sekolah. Time itu kejadian dia di sana. Dekat main bola tampar. Budak-budak separuh di luar. Saya di dalam rumah dengan cucu, anak beranak. Itu menantu saya tiada di rumah. Baju, buku semua tiada. Semua terbakar. Sementara itu, dalam majlis berasingan, 58 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Kampung Kuala Abai, Kota Belud turut menerima bantuan wang tunai dan bakul makanan. Sumbangan disampaikan Datuk Arifin dan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rindan. Datuk Fairuz berkata, inisiatif membina semula 18 buah rumah di Kampung Kuala Abai yang musnah dalam kebakaran tersebut masih dalam perbincangan. Apa yang saya dipahamkan, perbincangan sudah diadakan bersama wakil rakyat kawasan dan juga DO lah. Saya rasa bantuan yang sama juga seperti di Lendung Ayang akan disumbangkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri.
Lebih 200 penduduk membabitkan 42 keluarga tinggal sehelai sepinggang selepas 18 rumah jenis tidak kekal di Kampung Kuala Abai, Kota Belud musnah sepenuhnya dalam kebakaran kira-kira 3.40 petang 9 Julai lalu. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Zon Sabah berjaya merampas rokok seludup bernilai hampir 8.1 juta ringgit Sabtu lalu. 3 lelaki tempatan berusia antara 33 hingga 47 tahun turut ditahan dalam serbuan di sebuah stor tidak bernombor di Batu Tiga, Sandakan. Rampasan terbesar tahun ini melibatkan rokok seludup disyaki tidak berkastam hasil maklumat cawangan risikan dan bahagian penguatkuasaan kastam Kota Kinabalu dengan kerjasama bahagian penguatkuasaan kastam Sandakan. Rampasan melibatkan rokok pelbagai jenama berjumlah 5,262,280 batang dengan anggaran nilai RM526,228. Ia melibatkan cukai dan duti berjumlah lebih 7 juta ringgit. Kita mendapati satu kajian yang menunjukkan bahawa hasil kejayaan daripada kita buat operasi ini, dia meningkatkan bayaran cukai ke atas rokok dan juga meningkatkan bekalan rokok yang sah lah daripada pengeluaran rokok yang sah di dalam negara lah. Bercakap dalam sidang media di Ibu Negeri, Datuk Nasir menjelaskan penyeludup menggunakan modus operandi menyembunyikan barang tidak berkastam dengan niat mengelak cukai dan mendapat keuntungan lebih dalam pasaran tempatan. Turut dirampas 3 buah kenderaan dipercayai digunakan untuk memuat rokok seludup terbabit. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967, Seksyen 135-1-D. Kumpulan terakhir seramai 101 jemaah haji Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA kira-kira 5.10 pagi tadi menggunakan pesawat KT-085S. Mereka terdiri 58 jemaah wanita dan 43 jemaah lelaki. Ketibaan rombongan ini disambut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Roslan Muharram dan Pengarah Operasi Stesen Berlepas Kota Kinabalu musim Haji 1445 Hijrah 2024 Masihi Yusdi Nasib. Respon daripada jemaah haji kita, mereka sangat bersyukur di atas pengurusan tabung haji kita, negara kita yang begitu cekap, yang begitu dedikasi, sentiasa membimbing mereka dalam mengerjakan ibadah haji di Tanah Suci. Tabung haji kita telah pun mengakalkan perkhidmatan yang terbaik. Pengarah Wilayah Sabah dan Sarawak Tabung Haji Datuk Nurlaila Said mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak terlibat memastikan kelancaran operasi pengurusan haji tahun ini. Kami mengucapkan seinfinity terima kasih atas usaha padu, penat lelah yang telah pun dicurahkan dan juga keikhlasan dalam menyantuni Duyufur Rahman amat-amat kami hargai. Semoga insya-Allah mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, 59 jemaah haji dari Sandakan selamat mendarat di lapangan terbang Sandakan kira-kira 9.54 pagi. Pengalaman saya dengan tabung haji ini memang satu pengalaman yang amat baik dari segi perkhidmatan, dari mula kita sampai sebelum juga memang perkhidmatan itu memang terbaik. Apa yang telah berlaku di sana itulah rezeki untuk kami dan akan ada rezeki untuk orang lain juga, insya-Allah. Dari itu saya harap semua menabunglah di tabung haji untuk memudahkan pengurusan tabung haji. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Suaran. Terima kasih.